kita akan roh kita, rohani kita boleh melihat kepada alam-alam tertentu. Bukan saja dalam kursus-kursus latihan minda bawah sedar. Dulu saya ingat saya pernahlah membuat kajian tentang Al-Maunah. Tuan-tuan tahu Al-Maunah, kumpulan yang melakukan rompakan senjata. Mereka juga ada satu upacara dipanggil Meraga Sukma. Sebab itu dalam perubatan-perubatan tradisional yang mempunyai unsur-unsur khurafat, mengeluarkan rohani daripada tubuh itu kadang-kadang perkara yang menjadi ritual mereka. Baik, kita juga dihidangkan dengan SNLP ya. Di Malaysia kita ada Spiritual NLP. Yang ini diperkenalkan oleh Datuk Azhar Sarip, the only Malaysian yang mana mendapat sijil pentaulihan SNLP, Spiritual NLP. Juga saya tak nak komen banyak sebab kita kesuntukan masa, tapi seorang daripada penyelidik kami mengikuti kursus beliau dan ada perkara yang diceritakan yang kita rasa agak tak berapa kena, menutup ruang-ruang rongga dengan jari-jari dan dibacakan zikir-zikir daripada Wali Songo. Baik, saya pergi NLP, minta maaf Tuan Haji dan juga pengamal-pengamal NLP, saya dedahkan ini antara perkara yang paling banyak diamalkan. Hatta ustaz-ustazah penceramah motivator pun banyak gunakan NLP. Kalau tak ada belakang tu NLP, memang tidak, orang tak berpandang. Okey. Kami menghadapi memang kerumitan dalam mengkaji NLP ini kerana bila kita kaji, ada sebahagian yang saya maaf gunakan mazhab yang mengatakan okey, ada yang middle dan satu lagi yang ekstrim. Okey. Jadi yang middle ni yang kita kata sebagai agak ringan, longgar ini kebanyakan menggunakan teknik-teknik psikologi seperti VECOG dan sebagainya. Manakala yang tengah ni dah beberapa unsur-unsur seperti past life regression, timeline therapy, rapid induction dan juga de-association dan juga beberapa perkara yang kita rasa macam tidak kena seperti dream surfing. Baik. Dan yang terakhirnya yang ekstrim ni lebih memasukkan ajaran-ajaran kebatinan. Saya ingat yang Ustaz Makno cerita tadi tu memang boleh ditemui dalam yang hardcore mengatakan mereka NLP tapi dah memasukkan unsur-unsur yang tidak kena. Baik. Untuk tuan-tuan mungkin yang biasa baru dengar, NLP diasaskan oleh John Grindler dan juga Richard Bandler. Dua orang ni. Saya tak ada laser pen saya gunakan cursor boleh nampak ini adalah pengasasnya, di mana kedua-dua ini mengkaji pola pemikiran 6 orang tokoh yang berjaya, iaitu Alfred Korzybski dan Noam Chomsky, Gregory Bateson, Milton Erickson, Fritz Perls dan juga Virginia Satir. Ini 6 tokoh yang dikaji pola pemikiran macam mana mereka boleh berjaya. Namun begitu, dalam ke-6 ini ada beberapa tokoh yang bila kita selidiki latar belakang, kita akan temui beberapa perkara yang menarik. Antaranya ialah Milton Erickson, yang mana dia ni adalah orang yang memang sangat mahir dengan hipnosis. Dia memperkenalkan Ericksonian hypnosis dan juga conversational hypnosis. Apa yang diperkenalkan olehnya ialah hypnotic language pattern Milton model dan juga Fritz Perls, yang mana beliau menggunakan terapi Gestalt. Bila masuk kepada 7 orang developer yang ke atas ni, mereka ini adalah anak murid kepada John Grinder dan juga Richard Bandler, dan mereka lah yang memperkenalkan, membina dan menstrukturkan balik NLP. Dalam ke-7 ni saya kaji Ted James. Ted James ni adalah seorang pengamal NLP dan dia juga adalah pengamal ritual Huna. Ritual Huna adalah satu ritual yang diamalkan oleh masyarakat asli di Hawaii. Dan dalam satu temu ramah saya dengan pengamal NLP yang agak terkenal di Malaysia, dia kata memang dia pergi ke Hawaii belajar teknik tersebut. Yang diperkenalkan oleh Ted James adalah timeline therapy. Baik. Yang lain-lain itu saya tak sentuhlah bila dah masuk generasi kedua dan ketiga. Baik.
Kemudian midbrain, ini juga sedang berkembang, midbrain activation. Mungkin puan-puan ada pernah hantar anak-anak pergi kursus ni, di mana mereka mengajar tentang bagaimana nak membuka minda mata hati anak-anak, sehingga dengan keadaan mata tertutup boleh melihat perkara-perkara yang gaib. Bukan gaib lah, maknanya contoh membaca tanpa perlu buka mata. Membaca tanpa perlu buka mata. Sedangkan Allah dah bagi mata, kenapa perlu baca tanpa buka mata? Dan kadang-kadang boleh mereka warna dan sebagainya. Ini saya tunjukkan dahulu sebahagian yang ada di Malaysia. ESQ tadi Ustaz Mana pun dah terang, dan saya pun ada tengok fatwa yang terbaru mengatakan diharuskan sekiranya ada dilantik panel syariah dan sebagainya. Itu terpulanglah pada tuan-tuan. Lain-lain lagi seperti law of attraction, maknanya kalau kita beri, kita akan dapat lebih banyak. Dalam Islam pun ada, tak ada masalah. Tapi pemahaman ini telah diubah suai sehingga menyebabkan beberapa percanggahan dalam sudut akidah. Saya ingat perkara ni pun Ustaz Mana ada terang tadi? Ada sikit-sikit. Law of vibration, getaran. Dia kata setiap benda ni ada energi, ada getaran, dan bagai-bagai lagi. Baik, bila pergi ke dalam ni, kami penyelidik nak pergi, kadang-kadang sebahagian mereka tahu kami buat kajian, jadi mereka tak benarkan kami pergi level yang lebih. Kadang-kadang level yang lebih sampai bayarannya 5,000, 6,000, dan yang saya dapat makluman ada sampai puluh ribu. Baik, masuk kurun lapisan kedua dah. Kita dah selak lapisan bawang yang pertama, kita masuk lapisan yang kedua. Bila masuk saja kurun 1900 hingga 2000 Masihi, maka masa itu telah diperkenalkan subconscious mind oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud ni tadi pun Ustaz Mana dah cerita, dia seorang Yahudi, memang pakar dalam hipnosis. Banyak teori-teori yang pelik. Saya salah satu yang saya kaji adalah tentang histeria. Beliau memperkenalkan kaedah merawat histeria melalui hipnosis, dan salah satu bentuk yang dibuat ialah, dia kata orang yang mengalami histeria ni, dari sudut teori psikoanalisisnya, dia kata kerana tidak puas dari sudut seksual. Lalu dia memperkenalkan kaedah rawatan, iaitu mengurut bahagian kemaluan perempuan supaya mengalami klimaks sehingga boleh menghindarkan berlakunya rasukan histeria. Tuan-tuan boleh tengok sejarah. Saya baca artikel-artikel yang dikeluarkan, memang pelik, dan perkara tersebut masih lagi dilakukan. Saya dapat maklumat tahun 2007 ketika saya bersama rektor UIA. Beliau cakap, dia kata, "Doktor, you tahu tak, dekat Gombak ni ada satu pusat rawatan, dia mengurut kemaluan untuk menghilangkan stres dan juga rasukan." Bila saya kaji, rupanya teknik tersebut diperkenalkan oleh Sigmund Freud dan juga Martin Charcot. Itu memang pelik lah. Baik, bila diperkenalkan oleh Sigmund Freud, beliau belajar dari Martin Charcot tadi dan memperkenalkan subconscious mind, lalu mengembangkan teknik perkaitan bebas atau free association dan juga dream surfing. Ini model yang diperkenalkan oleh Sigmund Freud. Dia kata kita ada conscious mind, tapi lebih banyak unconscious dan juga subconscious mind. Baik, dalam pada itu, bila diperkenalkan subconscious mind ni, maka ada beberapa produk yang selari untuk menyokong subconscious mind. Pertama seperti dream surfing. Dream surfing ini dikatakan oleh Sigmund Freud, the interpretation of dreams is the royal road to a knowledge of the unconscious activities of the mind. Maksudnya, kalau kita nak masuk ke dalam alam bawah sedar, maka kita kena masuk dalam alam mimpi. Dan alam mimpi bukan alam mimpi biasa. Mereka masuk melalui hipnosis. Dihipnotis sehingga seseorang itu mengalami perasaan masuk ke satu alam yang lain. Klien dihipnosis hingga masuk ke dalam deep trance, bukan trance biasa. Dia ada medium trance, deep trance. Dalam keadaan deep trance ini juga dikenali sebagai artificial somnambulism, iaitu somnambulism ni seperti orang berjalan dalam tidur, berjalan tak sedar. Itu adalah somnambulism. Tapi artificial somnambulism ni dikreatkan suasana supaya orang itu mengalami somnambulism melalui hipnosis.
Klien akan dihipnosis dan dipandu untuk meneroka apa yang mereka lihat dalam mimpi, dan ia akan ditafsirkan oleh juru hipnotis tersebut. Baik, kemudian kita tengok produk kedua yang menyokong subconscious mind juga adalah timeline therapy. Timeline therapy ini, the timeline techniques of NLP allow us to access memories from a past life, balik kepada kehidupan yang lepas. In this way, the client's current problem is being traced back to the original imprint in the past, and a powerful healing and completion process is being engaged, allowing the soul to regain its freedom. Okey, yang memperkenalkan ialah Ted James dan isterinya Adriana James. Ini adalah HUNA yang saya sebut tadi, The Ancient Hawaiian Secrets for Modern Living. Apabila kami tunjukkan rajah yang digunakan, the 7 principle of HUNA ni, sebahagian daripada panel akidah yang kami jemput dalam muzakarah mengatakan ini mempunyai persamaan dengan ajaran Buddha. Mana kalau bila kita tengok dalam roda Buddha itu pun mempunyai perkara yang hampir sama. Okey. Kemudian produk yang ketiga ialah past life regression. Past life regression. Past life regression is a technique which will take an individual back through time to their previous life by accessing normally hidden memories in the subconscious mind. It needs a trained therapist to lead you and employs the use of hypnosis along with visualization procedures similar to those used in some form of meditation. Okey, ini adalah past life regression. Masa kami temu bual, hanya macam muhasabah lah, kenang kembali dosa yang dibuat pada masa lepas. Mungkin 2 minggu lepas, 2 tahun lepas, dan apa yang berlaku musibah pada mereka sekarang kerana kafarah kepada dosa yang mereka lakukan. Itu biasa. Kita dalam Islam pun ada konsep muhasabah. Tapi ada yang lebih teruk ialah mereka sebahagiannya mengatakan anak mereka pun boleh trace balik ketika mereka dalam rahim ibu. Sampai tahap tu. Itu biasa lagi. Ada yang balik dah ke zaman kehidupan mereka yang lepas, 200 tahun lepas. Dia kata masa tu saya dah dihipnosis, saya balik 200 tahun lepas, saya nampak masa tu saya seorang petani. Masa saya mencangkul tanah, saya tercangkul seekor katak. Dan bila saya dilahirkan semula, maka saya mendapat penderitaan ini, kesakitan ini kerana kafarah yang lepas. Okey, itu okey lagi. Ada yang lebih ekstrim. Dia kata dunia kita ini adalah dunia yang ke-40. Maksudnya ada dunia yang ke-39, 38 sampailah 1. Jadi saya tanya apa dalil? Ni Muslim seorang Muslim wanita yang boleh masuk tabung haji dan bank Islam untuk mengajar NLP. Ni yang saya kata hardcore ni, yang NLP yang hardcore ni. Dia kata dalilnya dalam Quran. Saya terkejut, dia kata dalam Quran. Dia kata, doktor tengok ayat ni Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Macam mana kami mulakan penciptaan dunia ni, kami ulang. Jadi doktor tahu tak, kita sekarang ni adalah orang yang ke-40. Kita dah ada roh yang ke-39, 38 sampai roh yang pertama. Saya kata ustaz mana? Adalah ustaz yang dia kata yang menjadi penasihat syariah pada ni. Saya jadi pening. Jadi nak memahami NLP, ada yang kata tak ada apa, memang bila kita cek saya pergi tak ada apa, tapi ada yang pertengahan dan yang ekstrim yang sebegini. Baik. Nak memahami, tengok cerita ni. Tahu cerita ni puan-puan? Cerita apa ni? Frozen Sekarang ni ada Frozen 1. Saya ingat Ustaz Mano pasti setuju kalau kita kata Disney adalah antara ejen yang menusukkan jarum-jarum halus ke dalam minda anak-anak kita supaya menerima bahawa adanya unsur-unsur magic. Dan dalam kes ni nama apa ni yang untuk bomoh ni tu? Stone Troll. Yang jawab troll tu memang dah biasa tengok. Saya dah ulang banyak kali, 6-7 kali tengok. Dalam ni dia nak cerita tentang bagaimana troll ni, Stone Troll ni boleh memadam memori, menulis memori dan meramal masa depan. Kalau kita tengok sebagai hiburan, kita tak nampak apa signifikan cerita ni. Suara tak apalah tuan-tuan tengok cara ni bisu ni wayang bisu. Yang mana ketika anak kepada raja ni
terkena spark of ice ni kepada kepalanya, iaitu namanya Anna, maka dia cuba untuk cari seorang pawang yang boleh rawat anak dia. Maka dalam perjalanan tersebut, ni Christoph ni dia watak lelaki utamalah dalam cerita ni. Lalu dia mengintailah apa yang raja ni buat. Dia pergi satu tempat yang mana ada dikatakan mempunyai kuasa magic. Tiba-tiba datang makhluk stone troll ni. Dia punya ketua pun ada. Tu ketua dia. Apa yang dibuat oleh ketua ni ialah, balik nanti boleh tengok balik cerita ni. Okey, apa yang dibuat oleh ketua ni, dia kata dia tengok Elsa ni, anak ni, Elsa ni ada kuasa magic. Lalu yang adik dari Elsa itu Anna ni terkena spark of ice tu, dia kata kalau kepala kena okey, tapi kalau hati tak. Sebab itu biasa bila bermain dengan minda ni menggunakan memori. Apa yang dibuat ialah dia akan padamkan memori buruk Anna itu terkena spark of ice, dipadamkan dan dicipta memori baru. Okey. Lalu dimasukkan ke dalam minda. Itu nampak mudah macam itulah, tapi sebenarnya hipnosis susah sikit. Kemudian diramal untuk masa depan, diramal lagi. Dia kata Elsa ni mempunyai kuasa sekiranya digunakan dalam keadaan tertentu, sekiranya menjadi marah akan jadi musuh. Ini adalah antara perkara-perkara yang dapat ataupun dilakukan dalam proses hipnosis, memadam memori lepas, mencipta memori baru dan juga meramal masa depan. Jadi secara tidak langsung, secara halus mereka telah memasukkan jarum ini ke dalam minda anak-anak bahawa boleh lakukan demikian. Banyak lagi kalau tuan-tuan tengok cerita Tangle, saya pun tengok cerita Tangle, rambut panjang tu pun magic. Mickey Mouse pun magic. Harry Potter, apa lagi, banyak sebenarnya mereka menggunakan agenda-agenda tersebut untuk menjadikan anak-anak kita ni boleh menerima unsur-unsur tersebut. Baik, kemudian produk keempat ialah rapid induction. Rapid induction ialah senang je. Ini yang kita kata pukau yang secara cepat. Ada keadaan mana mereka kalau normal induction dia akan buat secara menggunakan suggestion. Tapi bila rapid induction, tuan-tuan boleh tengok ni antara contoh rapid induction. Ni yang hardcore, saya cerita yang hardcore. Tunjuk saja, petik jari terus orang jadi tak sedar. Ini rapid induction. Yang buatnya ustaz. Saya tak padamkan, minta maaf lah, saya tak sempat nak kaburkan muka. Ini antara contoh rapid induction. Okey. Kemudian bila habis kupasan kulit kedua, kita masuk kulit ketiga, kita masuk dalam lagi. Rupa-rupanya subconscious mind ini adalah topeng, boleh kita kata topeng lah untuk menutup hipnosis tu sendiri. Dalam hipnosis diperkenalkan, dimula dipopularkan oleh barat. Kerana saya baca satu artikel tu, diceritakan bahawa orang-orang barat mula memberi perhatian kepada ilmu-ilmu metafizik, ritual-ritual daripada Asia ni ketika mereka menjumpai kitab-kitab ni. Antaranya ialah Dabah Qamsah, itu ilmu Parsi yang berupa hipnosis. Mereka mengambil perkara itu dan diamalkan. Dalam masa itu, tuan-tuan boleh tengok dalam penggunaan mesmerism, diperkenalkan oleh Sir Anton Mesmer. Bukan orang pertama yang menggunakan kaedah hingga menjadi modaliti kepada hipnosis pada hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, magnetism. Saya ingat 2-3 minggu lepas saya bentangkan hasil kajian ini kepada Jabatan Mufti Selangor. Mufti Selangor memberi komen, kata dulu dekat Mesir ilmu magnetism memang sangat dikenali, iaitu mereka mencuri soalan-soalan final exam dengan cara menggunakan astral projection. Kalau daripada tubuh pergi tengok kertas soalan. Sebab tu pensyarah di Al-Azhar bijak, dia tulis soalan bila? Lepas subuh. Sebab tu kalau tuan-tuan nak tahu yang pergi Azhar kan, soalan tak dibuat awal, pagi tu baru tulis. Sebab tu data-data tengok lain daripada soalan yang di spot. Itu cara mereka. Sebab katanya magnetism hanya boleh digunakan selepas pukul 12 malam sehingga waktu subuh. Baik, somnambulism. Somnambulism diperkenalkan oleh Deep Poiseuger
yang mana beliau mendapati ada persamaan antara keadaan sleeping trance dengan simptom keadaan seorang yang berjalan sambil tidur atau somnambulism. Lalu beliau menamakan sleeping trance sebagai artificial somnambulism, dan pada hari ini ia dikenali sebagai deep trance dalam hipnosis. Dan yang terakhirnya ialah hypnotism itu sendiri, diperkenalkan oleh James Braid dan juga Martin Shahko. Mereka ni semua tokoh-tokoh yang sebut ini adalah orang yang ada kemahiran ataupun minda saintifik. Jadi mereka menggunakan perkara ni sebab sains ni terhad, dia adalah evidence based. Jadi bila didedahkan sesuatu yang nampak metafizik, mereka tertarik lalu dicuba dijadikan dalam bentuk saintifik. Sebab itu ditukarlah nama dengan berbagai-bagai nama, dikeluarkan jurnal, artikel, dibuat komuniti dan sebagainya. Dan yang terakhirnya apabila kami pergi lebih dalam, rupa-rupanya hipnosis ni merupakan diambil daripada ritual agama kuno yang ada elemen-elemen sihir dan juga tipu daya. Asal usul hipnosis berasal daripada perkataan hipnos yang merupakan nama dewa Hindu. Dan menurut sejarawan barat yang terkenal Will Durant menyatakan bahawa hipnosis merupakan satu kaedah untuk kesihatan yang berasal dari amalan penganut agama Hindu dalam tamadun kuno India. Saya ingat ada seorang pakar tu, dia kata kenapa kita nak haramkan klinikal hipnosis sedangkan ia baik untuk manusia digunakan di hospital. Saya kata kita tidaklah kata haram, tapi kalau nak tengok sejarah, memang hipnosis digunakan untuk tujuan kesihatan di kuil-kuil Hindu. Seorang yang sakit akan dibawa ke kuil untuk menjalani rawatan menurut sarana hipnotik atau bermalam di kuil Hindu atau menjalani amalan meditasi. Begitu juga kata Steve Gurgevich, dia kata apa? Konsep hipnosis telah mula dikenali semenjak 2005 tahun dahulu dalam tamadun Cina dan juga Mesir. Sebab itu bagi mereka perkara ini tidak ada kesalahan dari sudut agama mereka kerana tidak mempunyai pegangan akidah, lalu perkara-perkara ini boleh diterima dalam masyarakat mereka. Baik, kajian dari sudut syariah dan akidah saya lajuskan sikit, ada 5 minit lagi. Kami untuk penilaian tuan-tuan, kalau nak beramal dengan hipnosis, cuba tengok aspek pertama yang kita kena tengok ialah amalan hipnosis berasal dari ritual agama kuno, iaitu Hindu, Yunani, Mesir dan juga Cina. Aspek kedua yang kita kena tengok ialah ada pengaruh agama Hindu dalam PLR atau past life regression. Dalam past life regression, pengamal teknik ini percaya bahawa kesengsaraan yang berlaku sekarang adalah balasan atas tindak tanduk atau kesalahan yang telah dilakukan pada masa lampau. Klien akan dihipnosis dan diarahkan untuk mengingat kembali peristiwa lalu atau kembali ke waktu silam untuk membetulkan kembali kesilapan dan kesalahan tersebut. Konsep ini mempunyai persamaan dengan konsep karma dalam agama Hindu, iaitu kepercayaan bahawa setiap tindakan kita yang dilakukan pada masa lalu akan dibalas pada masa akan datang. Yang ketiga, aspek ketiga kena tengok ialah percanggahan akidah. Timeline terapi kita dapati ada sedikit percanggahan dengan konsep qada dan qadar, di mana timeline terapi adalah salah satu teknik psikologi yang membolehkan klien untuk menulis semula masa lampau dan melakar masa depan. Kita dalam Islam kita percaya bahawa sebarang kebahagiaan, nikmat atau mudarat kedai Allah dah tentukan. Setiap benda itu mempunyai kebaikan, ada hikmah, cuma tak zahir pada masa sekarang. Boleh jadi kerana kesengsaraan yang kita alami menyebabkan kita lebih termotivasi belajar daripada kesilapan. Jadi bila dipadamkan memori tersebut, seolah-olah telah mencipta memori baru yang mana seolah mengambil kerja Tuhan. Klien akan dibantu oleh hipnotis untuk meneroka masa silam dan masa depan mereka. Saya cerita ni adalah bila kita jumpa yang hardcore macam ni, mungkin yang biasa mengatakan ini konsep muhasabah. Yang keempat, amalan tilik dan meramal. Kalau kita lihat dalam dream surfing, mengandungi amalan-amalan menilik. Sedangkan Nabi SAW bersabda, sekiranya kamu lihat dalam mimpi kamu sesuatu yang kamu suka, sesungguhnya ia adalah daripada Allah, maka pujilah Allah Ta'ala dan ceritalah, tak apa nak cerita. Tapi sekiranya kamu melihat sesuatu yang kamu tak suka, sesungguhnya ia daripada syaitan, maka minta perlindunganlah daripada kejahatannya, jangan cerita kat orang, sesungguhnya ia tidak akan memberi mudarat. Tapi masalah dalam artificial somnambulism,
kita di hipnosis, kita diminta untuk tengok dalam mimpi tu. Mimpi tu seolah-olah dicipta, dan kita yang cari mimpi tu, sedangkan mimpi tu kita tak boleh cipta. Jadi berlakulah kita kata upacara tilik menilik berdasarkan mimpi. Hatta Nabi Yusuf alaihi salam ketika mimpi pun, minta maaf, dalam kisah Nabi Yusuf ada dua pemuda dan juga seorang raja, bila bermimpi pun minta pendapat Nabi Yusuf, bukan minta pendapat orang sebarangan untuk mentafsirkan mimpi. Tapi dalam kes hipnotis ni kadang-kadang diminta pandangan juru hipno yang mungkin tidak tahu apa maksud takbir mimpi tersebut. Yang kelima, melanggar maqasid syariah, kerana kondisi hipnotik adalah suatu pencerobohan akal. Tuan-tuan, dalam syariah kita ada 5 perkara yang kita lindungi di bawah maqasid syariah. Pertama ialah din, agama. Yang kedua akal, nyawa. Yang ketiga akal. Yang keempat maruah. Yang kelima harta. Kedudukan yang ketiga iaitu akal ini dilindungi, sebab itu diadakan hukum hudud seperti hukuman orang mabuk. Islam mengharamkan arak kerana ia boleh merosakkan akal. Tapi dalam keadaan hipnotik ini macam-macam boleh berlaku. Sebab itu tuan-tuan, hipnosis yang digunakan bagi mewujudkan kondisi khayal atau hipnotik pada klien adalah suatu, sebab itu kita nak berubah bukan dalam keadaan waham, gambaran, tapi mesti dalam keadaan yakin. Ini contoh, saya tunjuk video bagaimana pencerobohan akal berlaku daripada waras jadi tak waras. Seorang wanita tiba-tiba buat benda yang tak masuk akal lah. Ada yang tampar diri sendiri, menggunakan kasut sebagai handphone. Ini yang saya cerita yang hardcore ni. Jadi seolah-olah memperbodohkan pelanggan atau klien tersebut. Walaupun nampak hiburan, tapi ia tak wajar berlaku kalau kita betul-betul nak membentuk diri, nak motivate seseorang. Saya tunjuk yang ekstrim je. Mungkin ada yang biasa. Yang terakhirnya ialah kesan khawarikul adah. Sebahagian kesan hipnosis luar biasa, macam istidraj. Yang ni saya tak payah tunjuklah sebab video ni banyak panjang. Ini antara contoh yang mana dengan mengikat patung ni dengan dengan benang, pesakit klien ni seolah-olah terikat. Tuan-tuan biasa tengok ni kan, kalau upacara sihir pun dia buat macam ni. Diikat sehingga tidak boleh bercakap. Ini yang saya katakan, dalam kadang-kadang mereka mengajar motivasi tapi ditambah dengan ajaran-ajaran yang karut-marut. Okey. Saya sendiri pernah berdepan dengan kes tersebut. Pelajar, salah seorang trainee ni, dia di depan saya, dia boleh baca. Saya kata cuba tengok apa. Dia kata saya tahu ada dalam poket doktor. Saya kata sebutlah apa ada. Dia kata dalam poket doktor ada satu kad warna hitam, ada tulisan emas Tong Billion. Sebab malam tu saya stay dekat hotel Tong Billion. Saya ambil kad tu, saya simpan. Rupanya dia baca, boleh saya keluarkan betul, tepat. Jadi kehebatan nampak khawarikul adah, boleh melihat sesuatu yang tak zahir pada mata. Dia boleh baca buku-buku yang walaupun tak ada depan mata, boleh tengok soalan periksa. Tapi last sekali saya tanya satu soalan je. Adik nampak tak alam gaib? Nampak tak hantu syaitan? Nampak. Kat sekolah dia pergi nampak hantu-hantu. Sebab tu tuan-tuan, kalau puan-puan hantar anak-anak motivasi, tengok jugalah kalau ada slot-slot berkaitan motivasi ni, tengok sikit ada tak yang jenis-jenis macam ni. Sebab dibimbangi anak-anak jadi mudah jadi histeria kerana seolah-olah kata hijab mereka terbuka, sedangkan bukan hijab, tapi mereka memang ada itulah kasyaf syaitaniyah. Okey, fatwa tentang hipnosis di Arab Saudi telah diharamkan kerana dikatakan termasuk amalan sihir yang menggunakan jin. Ini di Arab Saudi. Saya cari dia punya teknik tak jumpa, tapi tahu-tahunya keluar fatwa je. Cadangannya ialah, saya tengok kadang-kadang kesian saya bersimpati pada rakan-rakan saya yang saya temui itu, kerana mereka mengatakan ini okey. Bagi saya okey kerana untuk self improvement. Tapi yang pertama sekali, jurulatih dan juga pelatih juga kena pertama sekali dalami ilmu tauhid. Terutama sifat 20. Bab kudrat dan iradah Allah sangat kena faham. Sebab Allah ada kuasa
dan Allah ada kehendak. Kalau kita mengambil sifat ini, seolah-olah kita dah merampas hak Tuhan. Yang kedua, kalau boleh beramallah dengan ilmu tasawuf. Kalau tak beramal pun rujuklah pada guru-guru tasawuf, kerana perkara yang berkaitan metafizik ini penuh dengan tipu daya. Saya ingat tadi Ustaz Mano pun cerita tentang pantheism. Kalau tak faham, memang akan cenderung kepada arah situ. Dan kita bersyukur kerana di JAKIM pun dah ada panel akidah dan juga panel pakar tasawuf, antaranya Tuan Guru sendiri. Boleh rujuklah kalau ada masalah tentang perkara ini. Jadi saya rasa setakat tu sajalah pembentangan saya. Saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada pihak penganjur. Saya mohon maaf kalau rakan-rakan yang ada ketidaksetujuan dengan apa yang kami bentangkan, yang kami jumpa. Kita boleh still lagi buat discussion. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada tentang tajuk penggunaan emosi dalam menata media sebuah sedar. Satu, penilaian disebut akidah dan syariah. Jadi kat sini tadi diterangkan sekali lagi berkenaan dengan apa itu minda bawah sedar. Kemudian seterusnya pembentang menerangkan tentang the development of hypnosis sendiri, daripada pseudosains, kemudian pergi subconscious mind, kemudian hipnosis, dan last sekali ritual agama kuno, sihir dan juga tipu daya. Seterusnya daripada dapatan tersebut, sebab tajuk itu mengaitkan dengan akidah dan syariat, maka ada 6 kita kata 6 ciri-ciri dalam seperti ada sedikit kata bercanggah dengan akidah syariah. Itu yang pertama, dia sudah asal-usul sendiri. Kemudian adanya agama Hindu. Kemudian ada amalan menilik dan karamah. Kemudian akidah itu sendiri itu bila tadi yang saya terangkan tentang aspek qada dan qadar. Kemudian bercanggah juga dengan maqasid syariah. Dan last sekali adalah kesan kharq adat. Itu perkara yang kita mencari adat. Jadi itu dijalankan supaya aspek antara jalankan adalah rujuk mendalami ilmu tauhid dan juga beramal dengan amalan tasawuf untuk mengelakkan daripada ataupun hipnotis ini mendalami ilmu kedua-dua ilmu ini. Jadi saya ingin buka kepada audiens, sekiranya ada nak mengajukan soalan kepada pembentang, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jalani. Sedikit komentar mungkin. Sebab tadi Ustaz dah letakkan konsep falsafahnya sehingga kepada sumber sains. Cuma ada something yang missing di sini. Kerana ada banyak seolah-olah sumber sains, tapi ini sudah dibuktikan secara saintifik. Terutamanya kalau kita melihat dalam ini, ada banyak perkara-perkara yang dulunya seolah-olah tak masuk akal, tapi dah telah dibuktikan betul melalui kaedah saintifik dalam bidang kuantum fizik. Jadi mungkin satu lagi cabang ilmu yang perlu dilihat, kerana saya yakin dengan sains saja kita boleh memastikan mana yang hak dan betul selain daripada ilmu nakli Al-Quran dan hadis. Yang keduanya bagi saya, dalam elemen-elemen, setiap ilmu itu ada yang ekstrem kiri atau ekstrem kanan. Cuma definisi ruang lingkup yang mana yang okey itu yang perlu kita definisikan. Kalau kita belajar biologi pada misalnya, dalam biologi itu kita ada teori Darwin di situ yang kita kena filter. Begitu juga dengan ilmu lain. Tambahan lagi dengan NLP yang pada asalnya dicipta oleh ahli ibarat. Tentunya mereka ada kerangka minda sendiri.
Ada elemen yang okey yang perlu kita definisikan dan kita perlu buat sempadan. Sempadan ini yang perlu dibincangkan bersama di mana kaedah boleh ini. Kerana dalam semua ilmu ada yang okey dan tak okey. Cumanya kita yang kena define dan kita kena dalami. Bagi saya NLP dan sebagainya itu adalah tools. Siapa yang memberi makna itu yang mengiyakan atau menyebabkan dia salah atau betul. Mengikut makna yang diberi oleh pengamal. Ilmu apa pun kalau kita guna cara yang betul, kerangka yang betul, dia akan jadi betul. Sempadan cara yang itu yang kita kena definisikan bagi saya. Terima kasih. Terima kasih Prof Jalani. Jumpa gitu dekat Kuantan tapi Prof tak perasan saya ikut. Okey, berkaitan, saya setuju Prof. Yang pertama tentang apa tu, Allah, dia tiba-tiba hilang. Tengok hilang. Kuantum fizik. Tentang ilmu, adalah kuantum fizik dibuktikan oleh evidence based. Memang betul. Bila dalam bab sains memang setiap sesuatu tu perlu ada fakta, ada bukti. Kita tak nafikan itu salah satu bentuk untuk orang kata apa? Mencari kebenaran. Lebih tepat ialah daripada Allah Ta'ala, daripada Quran, daripada Sunnah dan juga ijma' para ulama'. Jadi dalam kes ni kita kena lihat satu benda yang asas, iaitu asal perkara tersebut. Sebab pernah sekali dalam riwayat Musnad Imam Ahmad, Sayyidina Umar membawa lembaran daripada kitab Taurat nak dibaca. Konon-kononnya nak tengok apa yang ada dalam perkara tersebut. Dan Taurat tak ada perkara yang bohong. Cuma adalah dia orang edit balik. Cuma apa yang berlaku ialah Nabi SAW marah sampai muka Nabi merah kerana Nabi kata tak cukupkah apa sehingga terpaksa kamu ambil sesuatu yang digunakan dalam agama lain. Kalaulah Musa masih hidup hari ini, nescaya dia kena ikut syariat aku. Sebab itu dalam masa muzakarah kami hari itu ada panel pakar akidah yang nak haramkan terus. Dia kata sebab kita tengok asal tu pun dah daripada ritual agama Hindu, maka haram. Jadi tapi kami telah defend, kami kata kita guna pendekatan Imam Ghazali. Kalau ada 20 kesalahan, kita tengok mana kesalahan yang lebih besar, dia mana kita tak boleh kompromi. Akidah tak boleh kompromi. Contoh perkara 1, perkara 5, perkara 6, itu tak boleh kompromi, maka kita keluarkan. Tapi yang masih lagi kita boleh open to the discussion, maka kita boleh bincang. Mudah-mudahan, kerana kita ialah khilaf ni terlalu banyak. Agama pun ada, apatah lagi dalam isu ni. Jadi kita kena sentiasa berlapang dada, terimalah apa yang baik. Kita terlalu pegang pada prinsip kita sehingga benda yang baik pun kita tak nak terima. Itu dipanggil asabiyah. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Soalan kedua. Minta maaf sekejap. Soalan kedua apa? Ke dah menjawab semua? Kira sekali arwah Prof. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syazali Rosli. Disebabkan doktor dah sertai banyak program tentang Subkusman ini, jadi boleh tak saya tanya apa pandangan doktor sendiri mengenai tentang Subkusman ataupun pindah bawah sadar dalam Islam ataupun kepada seluruh rakyat Malaysia? Sebab pindah bawah sadar ini sudah banyak kali disebut, atau dalam radio IQ pun ada disebut, ceramah yang disebut, dan di buku-buku, di kedai buku yang popular pun ada ditayangkan di depan tentang power of subconscious mind. Jadi bila kita sebut tentang subconscious mind ini boleh jadi macam-macam. Jadi dalam Imam Ghazali pun ada cerita tentang ini, tapi tak sebut tentang bawah sedar. Tapi sekarang ni kita dah banyak nak teroka tentang bawah sedar. Dari sini ni berkaitan bawah sedar. Jadi kita ceritakan sedikit sebenarnya dalam Islam ataupun apa sahaja tentang bawah sedar ni sebenarnya apa? Jawapannya wallahu a'lam. Allah lebih tahu jawapan paling tepat. Saya ingat nanti Tuan Guru akan mungkin boleh terangkan berkaitan ini. Cuma saya secara personally boleh baca-baca banyak sangat jadi pening. Last kita tak dapati Sigmund Freud ni dia terkeliru. Sebab dalam Islam kita ada konsep akal, ada konsep roh. Akal ni yang mana Allah bagi kebolehan untuk berfikir, boleh membuat ijtihad dan sebagainya. Itu dipanggil
kuasa akal. Tapi pada peringkat tertentu bila jadi tak sedar, itu yang kita kena elakkan. Baik, saya fikir subconscious mind dengan unconscious mind ialah sebenarnya persoalan roh. Sebab bila Sigmund Freud ni tak faham apa itu roh, maka dia menamakan konsep itu sebagai subconscious mind dan unconscious mind. Sebab apa yang kita buat, contoh mengimbau kenangan lepas, itu sebenarnya adalah roh. Kalau kita mati, otak kita ada, jasad kita ada, tapi kenapa tak boleh mengimbau kenangan lepas? Kerana roh. Itu pemahaman saya. Saya fikir Barat tidak dapat mentafsirkan subconscious mind dengan unconscious mind dengan betul kerana mereka tak faham konsep roh. Hatta Allah pun bagi tahu kepada Nabi pun, yas'alunaka 'anir ruh, wahai Muhammad, mereka tanya engkau tentang roh. Qul ruh min amri rabbi, itu adalah urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, sikit je Allah bagi. Jadi nak tahu tentang roh kena tanya Nabi ataupun pewaris Nabi, para sahabat, dan sekarang ni adalah para ulama. Jangan tanya pakar dari Barat yang tak faham tentang konsep roh. Jadi sebab tu saya kata memori kita, ingatan kita sebenarnya adalah konsep lebih berkait dengan roh. Wallahu alam. Saya ingat nanti nak minta tuan guru sendiri ulaslah perkara tu, sebab saya pun sendiri rasa pening juga dengan Sigmund Freud ni. Okey, wallahu alam. Saya